Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saiful Azri. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tugasan kami dengan topiknya konsep etika dan peradaban khususnya di alam Melayu. Sebelum itu, dari manakah perkataan bahasa Melayu ini berasal? Sebenarnya, perkataan Melayu menjadi perbahasan tentang asal-usulnya. Terdapat banyak rekod sejarah yang berbeza menyatakan asal-usul Melayu, tetapi perkataan Jawa Melayu lah yang dipersetujui ramai yang membawa kepada konsep berlari ataupun mengembara. Jikalau kita ingin membahaskan konsep alam Melayu, Prof. Dato' Nik Hassan Suhaimi mengatakan bahawa alam Melayu meliputi daripada kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu ke Papua Nugini, Kepulauan Pasifik sampai ke Taiwan. Sejarah penduduk di Tanah Melayu pula bermula pada zaman Paleolitik yang dikatakan bermula pada tahun 600,000 tahun dahulu dengan aktiviti masyarakat utama adalah berburu menggunakan alatan batu ringkas dan juga memungut hasil hutan. Setelah itu bermulalah zaman Mesolitik yang warisan artifaknya dapat ditemui di tempat bersejarah seperti di Gua Nia, Sarawak. Di Tanah Melayu seterusnya ada pula zaman Neolitik yang pada zaman ini masyarakat mula berhubung dengan masyarakat lain. Maka bermulalah pertukaran budaya dan bahasa yang telah diwarisi kini. Hal ini juga membawa kepada pembentukan tamadun yang masyhur serta titik bermulanya masyarakat mempunyai identiti mereka sendiri dari segi etika dan juga peradaban. Sejarah awal alam Melayu abad pertama memperlihatkan beberapa kerajaan yang agung seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedatua dan juga Gangga Negara. Lihat kepada konsep etika pula, etika bermaksud kepada prinsip moral dan akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan, manakala peradaban pula bermaksud kepada keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan juga tamadun. Okey, sekarang mari kita melihat kepada sejarah perkembangan dan pengaruh etika dan peradaban di alam Melayu. Sejarah ini boleh dibagikan kepada 3 zaman yang penting, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik dan zaman logam atau dikenali sebagai zaman gangsa besi. Yang kedua adalah zaman proto-sejarah, iaitu kewujudan kerajaan purba atau kerajaan awal yang terdiri daripada kerajaan Langkasuka, kerajaan Gangga Negara, kerajaan Kedatua, kerajaan Cito, kerajaan Loye dan kerajaan Tantan. Zaman ketiga dalam sejarah perkembangan dan pengaruh etika dan peradaban di alam Melayu adalah zaman prasejarah. Dalam zaman prasejarah ini telah berlaku beberapa insiden yang penting dalam sejarah Malaysia, iaitu seperti kewujudan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Zaman terakhir yang menyumbang kepada perkembangan etika di alam Melayu adalah zaman sejarah moden yang terdiri daripada pengisytiharan Hari Kemerdekaan pada 1957 dan pembinaan negara bangsa Malaysia. Peradaban pribumi alam Melayu pada zaman prasejarah dan pada zaman Paleolitik berlaku dengan kewujudan pertempatan paling awal di alam Melayu melalui kehidupan sehara diri yang sering berpindah randah serta melibatkan penggunaan alat batu bentuk asas. Peradaban pribumi alam Melayu pada zaman prasejarah iaitu zaman proto-sejarah bermula dengan kewujudan kerajaan Melayu kuno dan kerajaan purba. Pada kurun pertama hingga kurun ke-6 Masihi, kerajaan Funan muncul sebagai kuasa terkuat di rantau Asia Tenggara. Kemudian pada kurun ke-3 hingga ke-11 Masihi, kerajaan Sriwijaya berjaya mengambil alih peranan kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat. Pada zaman pensejarahan, peradaban pribumi alam Melayu bermula dengan kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka telah dibuka oleh para Meswara atau dikenali sebagai Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15, iaitu sekitar tahun 14,000 Masihi. Kemunculan Melaka telah menjulang jati diri peradaban Melayu di Tanah Melayu. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan pusat jaringan pertemuan dan pergaulan peradaban. Dan ini adalah sejarah tentang peradaban di alam Melayu. Terima kasih. Seterusnya ialah pengaruh peradaban India terhadap etika dan peradaban di alam Melayu. Alam Melayu juga tidak ketinggalan untuk menerima pengaruh dan unsur budaya daripada kerajaan India
yang dipercayai bermula dari tamadun Sungai Indus sekitar tahun 2200 sebelum Masehi lagi. Dari situ kita dapat lihat kemodenan tahap pemikiran masyarakat sewaktu itu yang mampu membentuk satu jati diri nilai moral dari sudut pemerintahan, gaya hidup yang canggih, serta kepercayaan yang akhirnya mewujudkan peradaban masyarakat yang sangat tinggi. Kemudian berkembanglah tamadun tersebut menepasi beberapa susur galur kerajaan sehinggalah ke hari ini. Terdapat banyak pengaruh unsur-unsur tamadun India yang dapat dikenal pasti di negara Malaysia. Pengaruh penerimaan unsur ini dari tamadun India dikatakan berkembang disebabkan oleh interaksi masyarakat Melayu dengan masyarakat tamadun India melalui aktiviti perdagangan, rute perpindahan, dan aktiviti penyebaran agama Hindu daripada para membalik India. Pertamanya dari sudut sistem pemerintahan sesuatu kerajaan. Tamadun India sebelum ini mengamalkan konsep pegangan Dewa Raja yang menyamakan kedudukan raja sebagai jemaah keturunan Tuhan mereka iaitu Dewa Vishnu dan Dewa Siva. Hubungan tersebut telah mengangkat martabat raja sebagai pemerintah yang agung dan rakyat semestinya taat pada perintah mereka supaya tidak derhaka dan menyerahkan bala bencana kerana tidak mendapat restu Tuhan. Malaysia pada hari ini mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan sistem raja berperlembagaan dengan mengangkat sultan sebagai pemimpin negara yang berdaulat. Rakyat Malaysia wajib menumpukan sepenuh kesetiaan kepada raja dan negara seperti yang termaktub dalam buku negara yang kedua. Sedar tidak sedar bahawasanya sistem dan pegangan tersebut sebenarnya merupakan sistem ataupun konsep yang telah diambil dan dimodifikasikan daripada kerajaan India terdahulu, di mana perbezaannya dapat dilihat dari segi penggunaan istilah sultan menggantikan istilah Dewa Raja ataupun memartabatkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Dari sudut perspektif adat istiadat yang ketara diasimilasikan daripada kerajaan India ialah adat besar Melayu seperti upacara kalian bayi, kehamilan dan juga adat perkahwinan. Antara amalan-amalan masyarakat terdahulu seperti wanita yang hamil disarankan membawa pisau bersamanya sebagai satu bentuk perlindungan daripada semangat jahat terhadap dirinya dan kandungannya. Adat ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan amalan orang Hindu bagi melindungi diri mereka daripada unsur sihir dan hantu yang jahat. Dari sudut perkahwinan pula, masyarakat Hindu sangat mengagungkan pasangan naga sehari di hari perkahwinan mereka dan mengadakan majlis persandingan sebagai kemuncak upacara tersebut. Adat ini kemudian dibawa masuk ke dalam masyarakat Melayu hari ini dengan mengadakan majlis persandingan secara gilang-gemilangnya. Adat lentis-melentis di hari persandingan yang melibatkan penggunaan beras kunyit dan sebagainya turut diamalkan oleh masyarakat India kerana mereka mempercayai beras kunyit dapat memberi semangat kepada mempelai pengantin yang merujuk kepada semangat kekuningan resmi padi. Malang sekali perbahasan hari ini hangat diperkatakan apabila upacara persandingan tersebut diadakan secara berlebih-lebihan sehingga menyebabkan pembaziran serta membuka ruang kemaksiatan yang akhirnya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita seharusnya bersifat sederhana dan berpada-pada dalam setiap perilaku yang dilakukan di samping mengikuti perintah dan suruhan agama masing-masing. Tidak lupa juga kita sebagai rakyat Malaysia yang tinggal dan hidup berbilang kaum tidak sentiasa menghormati adat tersebut dahulu tanpa perlu memperkirakan budaya dan adat tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, cara penyebaran etika dan peradaban tamadun India berlaku kerana aktiviti perdagangan yang memulakan interaksi antara tamadun India dengan tamadun-tamadun lain di Asia. Interaksi ini bermula kira-kira 2000 tahun yang lalu. Hal ini justru menyebabkan masyarakat di tempatan di Asia Tenggara termasuk di alam Melayu menyerap dan mengaplikasikan budaya dan cara hidup masyarakat India. Sehubungan dengan itu, penyebaran etika dan peradaban tamadun India ini dapat dibuktikan dengan sumbangan dalam beberapa bidang seperti kesenian, agama, bahasa dan kesusasteraan. Sumbangan dalam bidang kesenian yang dapat kita lihat dalam negara kita termasuklah tarian tradisional kaum India, contohnya tarian Bharatanatyam yang mempunyai gaya tarian yang klasik dan sukar untuk dikuasai. Selain itu, seni kolam yang sering dilihat semasa perayaan Deepavali juga merupakan sumbangan dalam bidang seni dan agama Hindu yang masih dikekalkan sehingga kini. Pengaruh seni bina tamadun India juga dapat dilihat pada bangunan pentadbiran Putrajaya, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang dan kuil-kuil Buddha serta Hindu di beberapa kawasan di negara kita. Selain itu, penyebaran agama seperti agama Hindu, agama Buddha dan agama China juga merupakan sumbangan tamadun India.
Di alam Melayu, agama Hindu dan Buddha adalah yang terkenal kerana mempunyai ramai penganut. Di samping itu, bahasa tertua di dunia iaitu bahasa Sanskrit yang sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa Melayu kita juga merupakan sumbangan tamadun ini. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat di Pagar Uyong, Minangkabau yang bertarikh 1356 Masihi yang mengandungi sedikit prosa Melayu kuno di antara beberapa sejak Sanskrit. Antara perkataan Sanskrit yang masih digunakan ialah agama, udara, putri dan cakra. Selain bahasa Sanskrit, bahasa Tamil juga memberi sumbangan dalam penamaan kosakata Melayu seperti perkataan jodoh, kedai, canai, ceti dan kari. Akhir sekali, sumbangan tamadun India dalam bidang kesusastraan ialah kelahiran karya-karya agung seperti epik Mahabharata dan Ramayana serta epik Gilgamesh. Karya-karya ini menginspirasikan penciptaan karya tradisional tempatan seperti hikayat Merung Mahawangsa, hikayat Sri Rama, hikayat Pendawa Lima, hikayat Kalila dan Damina, hikayat Nakoda Muda dan legenda Raja Suran turun ke laut yang diceritakan dalam hikayat Hang Tuah. Oleh itu, penyebaran peradaban tamadun India sangat penting dalam perkembangan ilmu dan pembentukan identiti nasional dalam masyarakat di alam Melayu. Kedatangan masyarakat Cina ke tanah Melayu bermula sejak awal abad Masihi. Berdasarkan buku berjudul Hansu, menyatakan bahawa kerajaan Melayu di Semenanjung mempunyai hubungan diplomatik antara dinasti Han sejak abad pertama. Penemuan arkeologi seperti pecahan seramik dinasti Qin dan dinasti Han di lebah Sungai Johor membuktikan bahawa masyarakat awal Cina dan masyarakat tempatan mempunyai hubungan maritim sejak abad pertama lagi atau lebih awal daripada itu. Selain itu, kekayaan bahan mentah yang wujud di Asia Tenggara juga menyumbangkan kepada pengijrahan mereka. Antara sumbangan awal masyarakat awal Cina ke masyarakat tempatan ialah seni binaan. Arca Malaysia kebanyakan dipengaruhi oleh unsur China. Walau bagaimanapun, arca China biasanya tidak dijadikan karya seni tetapi digunakan untuk tujuan ritual, keagamaan atau pengembunian. Tetapi di Malaysia, patung ini dijadikan hiasan oleh orang Melayu. Seni hiasan yang paling penting melakumi tembikar, arca, seni logam, seni lakur, perabot dan tekstil. Selain itu, dalam bidang sains dan teknologi, pada awal kelahirannya, budaya Cina sangat mementingkan teknologi, terutamanya projek pemeliharaan air, kerana keberadaban budaya Cina bergantung pada keberhasilan atau kemampuan untuk mengawal banjir di Sungai Kuning. Teknologi lain seperti meleleh dan membuang besi ke dalam acuan, pengeluaran porselin, pembuatan kertas dan pembuatan tembaga dipercayai telah ada sebelumnya. Di samping itu, China juga menyumbangkan pengetahuan tentang sutera, kompas, pembuatan kertas dan porselin yang digunakan sebagai komuniti di Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat awal Cina turut menyumbang dalam bidang astronomi. Pada masa awal dinasti Zhou, orang Cina dapat menyusun katalog bintang dan merakam gerhana matahari dengan tepat. Berbanding dengan sistem lain di dunia, sistem kalender China juga merupakan sistem yang paling awal, maju dan tepat. Malaysia juga merupakan salah satu negara yang menggunakan kalender China atau kalender kuda ini. Kerana kalender ini juga memamparkan beberapa simbol haiwan seperti kuda, harimau dan ayam yang mewakili tahun tertentu dan setiap simbol mempunyai makna yang cukup besar. Perubatan juga satu aspek penting yang masih dipraktikkan sehingga sekarang. Kerangka teori asas perubatan China adalah dualisme iaitu yin dan yang. Menurut teori yin dan yang, keseimbangan yin dan yang harmoni akan mempengaruhi kesihatan tubuh manusia. Teori ini juga telah dipraktikkan dan dipercayai oleh masyarakat Cina yang tinggal di Asia Tenggara termasuklah Malaysia. Selain itu, acupuncture juga sangat penting dalam perubatan Cina. Menurut teori Meridian, acupuncture melibatkan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang disterilkan dengan tujuan adalah untuk merangsang titik-titik tertentu pada meridian untuk memperbaiki peredaran darah. Bahan-bahan yang digunakan sebagai ubat sangat luas dan masih digunakan di Asia Tenggara, termasuk juga dalam Malaysia. Dalam konsep falsafah pula, antara contoh falsafah yang dapat memberi pengaruh terhadap masyarakat kini ialah falsafah yang memberi perhatian lebih kepada kepercayaan yang dapat membawa kebahagiaan, kemakmuran dan kekayaan. Namun, tidak itu sahaja, ajaran seperti Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme juga sangat memberi pengaruh sehingga masa kini.
Ketiga-tiga ajaran ini memfokuskan ke arah moral dan etika manusia seperti berbakti kepada ibu bapa dan bersikap adil. Dalam karya penulisan pula, antara contoh sumbangan tamadun Cina terhadap peradaban pada masa kini ialah karya The Art of War. Karya ini mempunyai 13 bab dan pada masa dahulu karya ini digunakan dalam strategi peperangan, namun pada masa kini ianya digunakan dalam strategi perniagaan. Ini menunjukkan bahawa karya ini mempunyai bidang ilmu yang luas, maka tidak heranlah buku ini dianggap sebagai hasil manusia yang boleh membawa perubahan besar kepada dunia. Buktinya, ianya masih diguna pakai sehingga hari ini. Dalam unsur moral pula, antara contoh pengaruh tamadun Cina terhadap masyarakat kini ialah konsep 5 hubungan atau dikenali sebagai Wen Lun. Antara contoh hubungan yang wujud dalam konsep ini ialah hubungan di antara pemerintah dan rakyat, hubungan di antara suami dan isteri, hubungan di antara adik-beradik, dan juga hubungan di antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Pengamal konsep ini ditekankan untuk menjaga kesemua hubungan ini. Kita dapat lihat pelbagai kebaikan yang dapat diwujudkan jika pengamal mengamalkan konsep Wen Lun ini dengan benar. Sebagai contoh, keamanan negara akan terjamin, kebahagiaan dalam rumah tangga juga dapat diwujudkan, serta hubungan adik-beradik dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa konsep 5 hubungan ini atau dikenal sebagai Wen Lun sesuai dipakai dan diamalkan pada bila-bila masa saja kerana ianya bersifat universal. Selain daripada itu, peradaban juga memberi impak yang besar terhadap kawasan Timur Tengah. Apabila mengatakan tentang peradaban, satu peristiwa yang memberi impak besar terhadap peradaban di Timur Tengah adalah kedatangan dan perkenalan Islam di tanah tersebut. Timur Tengah merupakan kawasan yang majoritinya diduduki oleh bangsa Arab, namun terdapat juga bangsa-bangsa lain seperti Parsi, Turki, dan lain-lain. Peradaban di kawasan Timur Tengah dibahagikan kepada 2 bahagian, yaitu perkembangan semasa zaman jahiliyah dan zaman penyebaran Islam di Timur Tengah. Semasa zaman pra-Islam, yaitu pada zaman jahiliyah, peradaban di Timur Tengah pada waktu itu sangat teruk sehingga zaman itu digelar zaman jahiliyah. Antara pendekatan buruk yang terjadi semasa zaman pra-Islam ini ialah syarat dan kedudukan wanita yang dianggap rendah dan hanya dipandang sebelah mata. Pada waktu itu, kedudukan wanita amat dipandang rendah oleh masyarakat setempat sehingga kan mereka tidak boleh menjadi pewaris suami atau ibu bapa mereka sendiri. Selain daripada itu, satu tradisi yang amat kejam yaitu penguburan bayi hidup-hidup juga merupakan salah satu perbuatan yang ada semasa zaman tersebut. Tradisi ini dijalankan terutamanya ke atas bayi perempuan kerana seperti yang saya katakan sebelumnya, kedudukan perempuan yang rendah dianggap sebagai penyebab kemiskinan dalam keluarga. Oleh itu, mereka menganggap bahawa membunuh bayi yang baru lahir sebagai perniagaan untuk mengurangkan perbelanjaan keluarga. Satu lagi ciri-ciri yang amat buruk berlaku semasa zaman Arab Jahiliyah ialah sistem kabilah. Sistem ini membuatkan masyarakat di Timur Tengah hidup dalam berasingan suku dan hidup dalam puak-puak yang berlainan. Semangat mereka di kalangan puak masing-masing amatlah fanatik sehingga menimbulkan pergaduhan dengan puak lain dan akhirnya berakhir dengan perang. Walaupun masalah itu hanyalah perkara yang remeh seperti perlumbaan kuda ataupun perebutan sumber di sesebuah kawasan. Namun semasa peradaban Islam diperkenalkan di Timur Tengah, peradaban Islam telah memberi kebaikan dan perkembangan yang banyak terhadap peradaban semasa zaman jahiliyah di Timur Tengah. Pelbagai asas masyarakat Islam diturunkan oleh Nabi, antaranya penubuhan masjid untuk tempat berkumpul dan musyawarah bagi merapatkan persaudaraan antara satu sama lain. Satu perjanjian kerjasama antara orang Islam pendatang yang dikenali sebagai golongan Muhajirin dan golongan Ansar dikenali sebagai Piagam Madinah telah diperkenalkan untuk menanamkan asas kerjasama dalam masyarakat dan puak yang berlainan. Melalui sektor sosial pula, beliau telah mengajar rakyat untuk tidak memonopoli dan menggunakan sistem perdagangan ekonomi kapitalis. Kedudukan wanita yang dulunya tidak berharga telah diangkat sehingga mereka dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan lelaki. Daripada berperang, Nabi juga telah menekankan untuk rakyat saling memaafkan dan bertolak ansur. Prinsip Nabi lebih menekankan cara diplomasi dan perundingan untuk menyelesaikan masalah dan bukannya peperangan dan pergaduhan.
Akhir sekali, dalam sektor pendidikan, pendidikan formal dan tidak formal telah ditanamkan melalui perkembangan Islam ini dan dasar-dasar akidah dalam ibadah Islam. Wilayah Timur Tengah telah menjadi pangkal kelahiran tamadun Islam, terutamanya ketika zaman kegemilangan Islam. Mari kita lihat perspektif masyarakat terhadap peradaban, semua peradaban tersebut, serta kepentingannya dari segi individu, masyarakat dan juga negara. Dari segi peradaban India, kita boleh lihat salah satu idea tamadun India tidak digunakan pada zaman sekarang, seperti sistem perundangan yang berasaskan kitab Veda. Pada zaman sekarang, sistem perundangan kita lebih fokus kepada idea yang lebih sekular. Dari segi peradaban Cina, salah satu impak yang ketara ialah penggunaan baju kebaya. Pakaian tradisional tersebut adalah salah satu aspek adat dan tradisi etnik peranakan orang-orang Babayanya. Dari segi peradaban Timur Tengah yang mempunyai impak terbesar terhadap masyarakat sekarang ialah kita boleh melihat impaknya dari segi perkembangan agama Islam yang telah pun menjadi agama utama di Malaysia. Impaknya boleh dilihat dari segi perundangan yang mana wujudnya sebuah badan kehakiman yang lebih fokus kepada adat istiadat, tingkah laku dan juga tradisi yang berasaskan agama tersebut. Kepentingan pengaruh peradaban dari segi individu adalah berkaitan dengan identiti seseorang individu. Kerana dengan adanya asimilasi adat dan istiadat daripada pelbagai etnik seperti India, China dan Timur Tengah, masyarakat yang memegang kepada adat tersebut tidak akan rasa tersisi daripada masyarakat yang lebih besar. Akhir sekali, kepentingannya dari segi negara secara keseluruhan adalah penyelarasan budaya-budaya kaum Malaysia dengan harapannya untuk meningkatkan ekonomi negara. Ini kerana ia dapat memperkukuhkan lagi sektor ekonomi negara yang fokus kepada tourism economy. Bukan itu sahaja, penyelarasan budaya-budaya tersebut akan mempopularkan adat tradisi kaum tersebut agar dapat mencegahkan kelenyapan budaya. Sebagai kesimpulan, etika bermaksud prinsip atau nilai moral yang ada pada seseorang individu atau kumpulan, manakala peradaban bermakna tahap kemajuan kehidupan material dan spiritual sesebuah negara. Kepentingan dalam penerapan etika dan peradaban ini boleh kita lihat pada beberapa aspek yang berbeza, iaitu individu, masyarakat dan negara. Bagi diri kita, sekiranya kita mengamalkan etika yang baik, pastilah kita dapat membina imej dan impak yang baik kepada orang lain. Bukan itu sahaja, individu yang beretika dan disenangi oleh masyarakat apabila melakukan sesuatu aktiviti masyarakat akan memilih orang yang mempunyai peradaban yang tinggi kerana mereka lebih dipercayai dalam melakukan sesuatu perkara dalam sesebuah masyarakat. Manakala bagi masyarakat dan negara, ianya dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan progresif. Hal ini dikatakan demikian kerana etika dan peradaban yang ada pada diri masyarakat dapat memupuk persefahaman, bertimbang rasa, saling membantu dan nilai-nilai lain yang baik. Dengan adanya individu, masyarakat dan negara yang mempunyai etika dan peradaban yang tinggi, dapatlah menjadikan negara Malaysia terkenal di seluruh dunia, yang mana budi bahasanya rakyatnya adalah antara satu simbol negara yang sangat dikagumi, terutamanya negara yang moden dan sedang membangun. Sebagai rakyat yang tinggal dalam negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum ini, kita haruslah mengenali dan mempelajari tentang kepelbagaian peradaban dalam negara kita. Kita juga perlu memahami, menerima serta menghormati peradaban kaum lain dengan hati yang terbuka. Sekiranya setiap rakyat sudi menerima serta menghayati peradaban kaum lain, pastilah negara kekal aman dan harmoni. Dalam konteks ini, jelaslah pendidikan memainkan peranan penting dalam mendidik rakyat sejak kecil lagi. Melalui pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan, rakyat akan dididik dan dipupuk
agar saling menghormati antara satu sama lain. Dengan ini, hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum ini akan diperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Sekian, terima kasih.